Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam bertemu, salam awal Ramadan untuk semua pelayar-pelayar yang berkesempatan bersama saya malam ini. Malam ini memang saya lewatkan pertemuan kita kerana untuk memberi peluang kepada teman-teman melaksanakan ibadah sunat tarawih. Apa khabar Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Mizi Aziz, Saudara Muhazzabidin Abdul Hafiz, Saudara Samsul Anwar, Saudara Syukur Jamil, Faizal Acol, Saudara Yub, apa khabar Yub? Orang Perak ya, Alan Haji Din, Pak Aziz, Asyabi ke Asyabi, Nenek Porak, Heavy Ikwan, Halimah Samsudin, Amir Dolah, Sulaiman Ali, apa khabar saudara? Saudara Hafzah Abu Bakar, Ar Merjuna, Diksi, Hashim Atan. Sila like dan share supaya teman-teman kita dapat bersama mengikuti pencerahan malam ini. Saudara Ahmad Tajuddin, Ibrahim, Roslan Mak Yatim, Saudara Rodin Razak, Saudara Amir Bena, Sudin, Samsunwa Anwar, Ramli Sabran, Norizan Said, Rubidin. Apa khabar Abi? Bersama pasangan ya Abi. Doa saya dalam bulan keberkatan bulan ini, Ruby bersama pasangannya bahagia. Saudara Nur Maria, Nur Aini, Mahrum Idris, Muhammad Isyam dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Saudara ya. Hari ini 1 Ramadan, saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. Hari ini kes baru terdapat 1,767. Ada peningkatan daripada semalam. Sebab semalam 1,317, hari ini 1,767. Jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah 363,940 dan mengundang 12 kematian hari ini ya. Jumlah kematian terkumpul 1,345. Di Sabah ada peningkatan Ruby. Rusinin Korengot di Sabah semalam 109, hari ini 117. Begitu juga di Labuan, semalam tiada jangkitan, hari ini ada 3 jangkitan. Di Sarawak, ini yang merungsingkan saya. Sebab hari ini aku, Raja Kamal Bazan, hari ini di Sarawak, jumlah jangkitannya amat mengerikan dan menakutkan kita. Kerana daripada 351, hari ini Sarawak mencatatkan jumlah paling tinggi, iaitu 607 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Dan sebagaimana yang saya nyatakan seminggu lepas, saya kata berhati-hati warga Sarawak kerana kenaikan jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona begitu tinggi. Berusahalah untuk kita memutuskan jaringan ini sebaik mungkin. Di Kedah 39, di Pulau Pinang Mami, Mamu, Nana, Ruby, khabar baik B. Terima kasih B. Di Pulau Pinang 92, masih lagi tak cerai walaupun kurang daripada 112. Semalam 112. Di Perak, Yuk, ngapa naik sikit Yuk hari ni? Semalam 21, hari ni 36. Kawai. Jangan orang Perak pula jangkit macam mana Sarawak tu. Nanya kita Yuk, tak raya kita. Di Selangor juga ada peningkatan. Semalam 303, hari ini 483. Di wilayah Persekutuan juga ada peningkatan, semalam 116, hari ini 133. Di Putrajaya turun 2, semalam 9, hari ini 7. Begitu juga di Negeri Sembilan, ada penurunan, semalam 63, hari ini 29. Tapi di Melaka ada peningkatan sedikit, semalam 11, hari ini 17. Di Johor juga tiba-tiba dia meningkat balik, daripada 61 naik 74. Di Pahang ada penurunan, di Terengganu juga ada penurunan. Itu di Pahang 14, di Terengganu 13. Dan di Kelantan ni ada naik balik. Apa mek? Cik, awek. Jaga baik-baik. Sebab hari ini semalam 58, tiba-tiba hari ini naik 103. Dan kita ucapkan tahniah kepada warga Perlis. Harum dan manisnya sebab sifat COVID-19. Itulah laporan saya setakat hari ini. Cuma saya sambil-sambil kita bulan puasa ni, kita menatap sedikit. Kalau nak anggap ini sebagai tazkirah, boleh dia katakan sebagai tazkirah. Ini kisah-kisah perjalanan hidup Rasulullah.
Pada suatu ketika seorang pengemis telah mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin meminta sedekah darimu." Maka baginda menyatakan pada isterinya, "Wahai Aisyah, berikanlah bajuku kepada pengemis itu." Begitulah baginda Rasulullah tak ada apa nak bagi. Cuma dia kata, "Ada helai bajuku, bagikanlah bajuku itu." Maka Sayyidah Aisyah melaksanakan perintah baginda. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian baginda dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang di pasar, siapa mahu membeli baju Rasulullah. Jadi maka dengan secepatlah ramai berkumpul orang dan semuanya ingin membeli baju milik baginda Rasulullah. Kemudian ada seorang kaya. Dia ni kaya tapi dia buta. Dan setelah dia mendengar seruan itu, dia pun memberitahu pada hambanya, seorang budak. Dia kata, kau belikanlah baju itu, berapa harganya pun. Kerana kalau kau dapat beli baju itu, aku akan memerdekakan kamu. Maka akhirnya budak itu berjaya membeli baju baginda Rasulullah dan diberikan kepada tuannya. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah itu. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabb, Ya Allah, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, saudara. Dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Jadi keesokan harinya dia pun pergi menghadap baginda Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Duhai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku ingin mengembalikan baju anda sebagai hadiah dariku." Jadi Rasulullah pun tertawa hingga nampaklah gigi gerhamnya. Kerana biasanya baginda Rasulullah kalau dia ketawa, dia jarang sekali dia nampak gigi, senyum saja. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, Aisyah. Dengan izin dan berkatnya Allah, ia telah mengkayakan orang yang miskin, dan ia telah menyembuhkan orang yang buta, dan memerdekakan budak hamba untuk kembali merdeka. Jadi kembalikanlah." Dan akhirnya baju itu kembali pada kita. Begitulah cara baginda Rasulullah. Tak ada apa nak bagi, bagilah baju. Rupanya baju itu ada keberkatannya. Sahabat Logani, duit tinggal sikit dah ni. Okey, kita santuni e-commerce. Kalau e-commerce, saya berhubung dengan Azhar 0113304141. 0113304141. Boleh memesan juga rendang tok, produk ibunya ataupun berdal. Bolehlah saudara nak berniaga, jadi ejen pun boleh. Ataupun berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Saya nampak dia siang tadi, walaupun kemelut puasa, dia pun menyiapkan banyak pesanan daripada mereka yang ingin menjadi ejen. Sila berhubung dengan Siti Farehah. Cuma saudara kena cepat sebab takut nanti tak menang tangan pula menantu saya tu. Juga jangan lupa untuk mendapat buah-buahan yang segar, harganya murah dari pasaran. Hubungi Syauqi 0123575703. 0123575703 untuk mendapatkan buah-buahan segar ataupun untuk mendapatkan bekalan buah kurma jenis ajwa, syafawi, mariami, mejol, buah tin, aprikot kering serta kismis. Ini saudara juga boleh menjadi ejen kepada Pak Syauqi. Berhubung dengan beliau. Sama-samalah kita mencari, berusaha sedikit pun jadilah untuk menambahkan pendapatan dalam keadaan semakin sukar. Dan hari ini saya mendapat kiriman daripada saudara Roslan Ishak. Roslan Ishak 0196914248. 0196914248. Produk saudara Roslan Ishak adalah produk kelapa sejati, iaitu daripada kerisik ataupun cuka kelapa yang boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eksema. Saya tak tahu saudara Roslan ni sama ada dia orang Bagan Datuk atau tidak. Selalunya buah kelapa ni banyak di Bagan Datuk. Tapi 0196914248. Berhubunglah dengan saudara Roslan Ishak untuk mendapatkan dekat-dekat nak raya ni bulan puasa, kita perlu kerisik dan sebagainya. Boleh berhubung dengan saudara Roslan 0196914248. Dan saya sebenarnya mendapat ada 2-3 pemberian percuma daripada
saudara sahabat saya, saudara Zul daripada tokoh Jamu Kemaman. Dia bagi pada saya terus ni pemberian cara ikhlas. Dia kata tak payah bayar lah. Dia kata guna ada pula lagi tu, dia kata dia bagi aromaterapi kayu manis, spray. Saya tak tahu untuk apa. Saudara Zul, sila hubungi Siti Pareha, bagi tahu untuk kegunaan apa, sebab pada kotak tu tak ada sebut untuk kegunaan apa. Begitu juga dengan produk serai dan limau nipis. Untuk tujuan apa saya tak tahu. Saya tahu ini bukan produk daripada kilang saudara. Mungkin saudara suruh saya test, saya tak tahu. Sebab saudara Zul, dia produknya jangan lupa untuk bulan puasa ini adalah Habatus Sauda. Madu Arab Habatus Sauda, tunjuk langit. Mengandungi ekstrak kurma, cuka delima, garlic ataupun bawang putih, kunyit, halia, lada hitam dan kayu manis. Ini produk daripada saudara Zul yang baik kita untuk sepanjang bulan puasa lah. Jadi tak adalah perut rasa lapar lemaknya. Pernafasan dia untuk merawat pernafasan dan saraf, imuniti, stamina, untuk cari tenaga, untuk jantung, juga untuk kencing manis dan sebagainya, darah tinggi. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di 0199170449 ataupun melalui internet toko Jamu Kemaman. Saudara Ishak tadi saudara boleh layari juga di Facebook, iaitu Facebook dia Kelapa Sejati ataupun Instagramnya Kelapa Sejati. Saudara Roslan Ishak 0196914248. Produk-produk kelapa. Saudara Zul adalah tokoh Jamu Kemaman. Saudara itu e-commerce. Dan sekarang Salam Impian Moratorium, kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Nampak gayanya bertambah malap lah. Kerana saya akan menyatakan kepada saudara, bila berbelanja tanpa had, negara akan bankrupt. Berbelanja tidak mengikut perlembagaan, maka negara itu akan berada dalam keadaan yang cukup sukar. Kerana itulah kita memohon agar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong segeralah membuka parlimen, mengizinkan parlimen dibuka semula supaya semak dan imbang dapat dilakukan. Sebab nampak gayanya hari ini, semalam saya terpempan, sekejap lagi saya beri ulasannya ya. Jadi dalam islah kepimpinan kita hari ini, tajuk perbincangan kita adalah negara tenat, menteri berpesta. Saudara, negara tenat. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Pak Dolah makan kenduri, di padang lati jamuannya mewah. Hindarlah berbalah sama sendiri, saling menghormati, mengukuh ukhuwah. Jadi Pak Nazir dia tengok, dia pun susah hati lah melihat rakyat kita ni dah mula dalam keadaan bercempera. Jadi kita harus berusaha dan saling menghormati untuk mengukuhkan ukhuwah. Katanya lagi, apabila petang keluar berkereta mencari penjaja, kuih putu. Dugaan datang tidak dipinta, Allah sahaja jadi penentu. Ini keadaan negara kita, saudara. Dugaan yang mendatang, kita berserahlah pada Allah SWT. Cuma sebelum saya bagi pencerahan lagi, saya terima kiriman. Saya nak tahu sebab malam ini relax sikit, brother. Jangan kita peningkan sangat kepala, kita relax sedikit. Sebab ada teman mengantar saya, dia kata, Datuk sila santuni sedikit lelucon senarai kuih muih Ramadan yang perlu dicuba. Ini saya, saudara, ini sekadar lelucon ya, jangan saudara marah pada saya. Pok Cham, saudara Ismail, dia kata kuih paling gangster, dia kata adalah lompat tikam. Ini kuih orang Kelantan. Kemudian kuih paling seksi adalah Puteri Mandi. Tapi kuih paling keji, dia kata Taiti. Kuih bajet yang cute, dia kata adalah kuih Cik Mek Molek. Kuih untuk awet muda, carilah Seri Muka. Dan kuih paling alim, dia kata adalah kuih Ketayap. Tapi katanya kuih penyakit lelaki kronik adalah Batang Buruk. Dan kuih yang suka memukul orang, dia kata kuih Lompang. Lompang Negeri Sembilan, cakap banyak dan Lompang. Kemudian dia kata kuih yang ada dalam zoo adalah Badak Berendam. Kuih yang tak reti nak bangun sendiri, kuih Bangkit. Kuih orang tak mandi, kuih Baulu.
Kuih paling tenteram adalah kuih makmur. Kuih paling jauh iaitu kuih almond London. Kuih apa kaki-kaki alung ni adalah kuih pau. Ni kaum kerabat alung, kuih pau. Kuih paling lembab, kuih siput. Kuih paling munafik, kuih talam dua muka. Ini sekadar gurauan saya ya. Pilihlah. Pilihan tangan anda nak makan kuih mana. Itu hanya sekadar hiburan sementara. Dalam bulan-bulan puasa ni, saudara, tentulah saudara baru selesai, sama-sama kita melakukan ibadat sunat tarawih. Siang tadi kita berpuasa. Saya memberi pencerahan sedikit dalam senyum ketawa kita ya saudara. Kerajaan PN ternyata gagal tu. Sabar. Ya saudara, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Jadi segala komen adalah hak anda. Dan sekali lagi, dalam bulan puasa ni, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan mencarut. Saudara ya. Dan nampak gayanya, lanjutan moratorium tak ada, restructuring tak ada, Kepulauan Sebenar Pekerja, SPI, harga barang terus naik. Cuma hari ini saya menerima satu kiriman yang agak elok untuk kita kongsi bersama saudara. Daripada saudara Syabuddin. Syabuddin ditulis kat saya, dia kata, sebenarnya kalau mengikut akta darurat, Ketua Polis Negara tidak boleh diberhentikan ataupun tak boleh bersaru. Kerana apa? Di bawah Seksyen 15 Akta Polis, Ketua Polis Negara tidak boleh bersara atau meletakkan jawatan dalam semasa negara masih dalam keadaan darurat. Ini adalah untuk pengetahuan kita bersama ya. Saya tak tahu, saya tak baca lagi dan saya tak dapat pun akta polis ini. Tapi saya rasa bila dia memberi pencerahan begitu, ada logikanya. Jadi dalam keadaan begini mungkin kerana itulah nampak gayanya Ketua Polis Negara kita semakin berani untuk menyatakan kenyataan-kenyataan ya. Jadi mengikut Seksyen 15 di bawah Akta Polis, Ketua Polis Negara tidak boleh bersara atau meletakkan jawatan semasa negara berada dalam keadaan darurat. Itu untuk knowledge. Sebab itu saya katakan ruangan saya ini, saya beri pencerahan, saya beri knowledge. Berbuka minum apa tadi Datuk? Saudara Mak Rizal Bakar. Saya tiap-tiap kali hadirnya bulan Ramadan, saya makan kanji. Saya orang Perak. Orang Perak ni dia makan kanji ataupun porridge. Kanji makan dengan ikan bilis, makan dengan ikan goreng, makan dengan kerabu. Itulah sejak dari dulu lagi. Saudara Saleh Taib, Amir Badu dah umur 60 tahun. Betul, dah umur 60 tahun. Tapi kalau ikut akta polis tak boleh, saudara. Itu akta polis lah. Itu saya beri pencerahan. Jangan tanya saya ya. Saya bukan anggota polis, tapi saya melihat kiriman begitu, saya kata elok kita wawarkan untuk kita berfikir bersama. Cuma hari ini saudara, yang saya agak terperanjat apabila timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Artinya sekarang ni mereka dah mula turun. Alhamdulillah. Kita mengucapkan syabas kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Bahawa katanya sewaktu mereka turun ke lapangan, terdapat juga kedai-kedai yang menjual air kosong RM1. Astaghfirullahaladzim. Orang dah susah, takkanlah air kosong segelas harga dia RM1. Jadi kata Datuk Rosul Wahid, kesemua notis sebut telah pun dikeluarkan di bawah akta pencacutan. Dan terdapat sebanyak 84 notis telah dikeluarkan kepada pemilik-pemilik kedai yang menjual air kosong, bukan air sirap ataupun air bandung ke air kopi, tidak. RM1 air kosong. Astaghfirullahalazim. Orang kata kalau nak untung tu pada-pada lah. Assalamualaikum, salam Ramadan. Jadi Syam Hashim, apa khabar Pak Long? Itu harga kayangan, betul lah tu. Saya rasa kalau gini keadaan, kalau ini berlarutan di negara kita ini, sebab saya katakan kehidupan rakyat semakin terimpit. Malahan mengikut pada Datuk Rosul, pihak kementeriannya juga sudah sedar adanya sindiket ataupun syarikat-syarikat yang memberi pinjaman ini bukan di bawah akta bank ya, tetapi di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Itu syarikat-syarikat finance. Bagi mereka nak beli motor, kalau nak beli cash susah, tapi nak beli berhutang boleh, mudah.
Ini juga ada perlu disiasat ni, sebab ada kemungkinan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di saat rakyat susah. Itu keadaannya. Saudara, saya melihat hari ini sebenarnya di wilayah persekutuan ni, budaya kita sudah semakin terhakis. Apakah dengan kehadiran COVID-19 ini mengakibatkan budaya amalan kita sudah terhakis? Ini kerana acara ataupun kelaziman kita untuk berbuka puasa di masjid dah tak boleh lagi dah. Nak moreh tak boleh. Dulu boleh dapat kanji dekat masjid, sekarang tak ada. Kerana katanya bahawa pihak Jabatan Agama Islam tidak mengizinkan adanya sebarang jamuan atau buka puasa moreh di masjid. Saya rasa ini pihak Jabatan Agama Islam kena fikir balik lah. Gunakan macam-macam punya SOP. Jadi budaya kita tiap-tiap kali bila datang aja bulan puasa, bulan Ramadan, ada orang nak menderma, nak buat moreh, dia nak menderma, buat kanji dan sebagainya. Jadi kenapa ditiadakan? Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah dia orang ni kadang-kadang saya rasa mengambil tindakan yang bukan-bukan. Sedangkan untuk makan di jamuan, di hotel-hotel, boleh. Ini satu benda yang sebab saya katakan kadang-kadang satu perbezaan yang begitu ketara antara rakyat dengan orang kayangan. Kalau nak makan di hotel, tak ada masalah. Dia punya buffet, berebut-rebut lah kat buffet, boleh. Kenapa di masjid tak boleh? Ini yang saya persoalkan. Jangan marah kat saya. Saya bukan nak marah orang. Tapi saya ingin memberi pencerahan, nak menyatakan di sekitar wilayah persekutuan untuk berbuka puasa ataupun moreh lah tak ada. Ini budaya yang cuba dihakiskan. Ada makanan bungkus je di masjid sekarang ni. Betul lah itu keadaannya. Ya, tidak ada lagi. Kita bila dalam sirah dan cara kita makan, kalau saya tengok orang tabligh makan satu talam, duduk makan, itulah caranya kita mewujudkan spediko. Semangat ukhuwah sama Islam kita. Kenapa ditiadakan? Boleh sibuk pula dengan nasi bungkus. Siapa nak makan nasi bungkus? Makan nasi bungkus, baik balik buat di rumah. Ya saudara, memang bagi mereka yang tidak punya kewangan yang cukup, dia masjid pun tak kutip dah. Cukai 10%, tak tahulah saya. Dalam keadaan sekarang ini, kita mengharapkan Jabatan Kuasa Masjid sebelum membuat sesuatu arahan dan pihak Jabatan Agama Islam duduk bincang betul-betul, bertanya dengan Kementerian Kesihatan, bertanya dengan KKM. Ini keadaan macam mana? Apa SOP-nya? Supaya budaya kita ni, kita menantikan kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Mubarak. Seronoknya kita, tapi dah tak ada. Saya teringat masa zaman saya kecil-kecil dahulu. Kalau datang hadirnya bulan Ramadan ni, anak-anak kecil-kecil berkumpul kat masjid. Sebab lepas sembahyang tarawih ada moreh. Moreh tu kadang-kadang tengoklah, ada rezekinya, ada lauk kambing, kadang-kadang daging, kadang-kadang ayam. Ada yang kalau di kampung tu ada lebihan orang derma, merasalah pula nasi berani dan sebagainya. Di samping itu ada kanji. Kanji ini itu bubur, nasi porridge. Jadi budaya ini perlu diteruskan. Apa masalahnya? Sehingga itu pun nak disekat. Udahlah, untuk sembahyang tarawih pun saya umur 65 tahun ke atas pun tak boleh. Ini semua terpaksa lah buat sendiri dengan cucu-cucu saya. Tak apalah, kita boleh buat insya-Allah. Tetapi kita hendakkan kalau boleh, kalau dapat biarlah pahala lebih. Tak ada sekarang ni. Apa hal ni? Hotel dibuka, tak ada masalah. Untuk anda makan buffet, bawa keluarga. Brother, bukan murah, 100 lebih sekarang ni. Mana nak cari duit? Jadi akhirnya untuk makan begitu bulan puasa ni apa semua, untuk orang kayangan lah. Dan saudara lihatlah, saya amat bersimpati dengan warga kita di Kelantan, di sekitar Kelantan, kecewa mereka. Ini juga satu hal lagi, tiba-tiba saja dah bagi lesen, dah bagi kebenaran berniaga, tiba-tiba diarahkan 1 hari 2 hari orang dah keluar belanja beribu, bukan belanja 200-300 ringgit. Yang nak buat ayam percik, cari modal, dah mula booking ayamnya daripada toki kedai ke toki ayam. Peralatan dicari, lepas tu bangsal tu dah disewa, kanopi sudah disewa, peralatan yang buat air dan sebagainya. Macam saudara Mr. Z Moscar, dia kata, dia menyifatkan tindakan Esko Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Hussein ni tidak berfikir panjang terhadap keputusan yang dibuat 2 hari lalu. Jika keputusan pembatalan itu dibuat 2 minggu lebih awal,
dia mungkinlah boleh diterima oleh para peniaga. Dan tapi dia kata tak apalah, gaji mereka beribu. Rakyat nak cari sekupang dua je. Dalam keadaan sekarang ni, kalau diizinkan mereka berniaga pun, belum pasti lagi jualan mereka belum dapat ratusan ringgit. Belum pasti sebab wang masih semakin kecil, wang semakin menipis. Jadi kenapa orang nak berniaga tak boleh? Di bulan puasa nak buat apa lagi? Kerja dah tak ada. Jadi mengharapkan dengan adanya keadaan Ramadan ini, bolehlah mereka mencari sedikit pendapatan. Itu pun tak boleh. Jadi sebab itu mereka menuntut pihak kerajaan negeri Kelantan supaya bayarlah, dia kata. Itu pun kalau bayar pun tak menepati. Sebab saya dapat tahu bahawa kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah 1.5 juta ringgit sebagai ganti rugi yang dialami oleh peniaga yang kesan terjejas daripada ekoran operasi Bazar Ramadan dibatalkan di seluruh negeri Kelantan. Ini bukan di Kota Baru saja. Habis dah. Tak adalah di kedai lalat ke, kedai buluh ke, yang biasa saya pernah pergilah. Di Wakaf Cik Yeh ke, di Kota Baru ke, di Pasar Siti Khadijah ke, dah tak ada dah. Kemeriahan hadirnya Ramadan Al-Mubarak ini seolah-olah nak disepikan di Kelantan. Kononnya Kelantan ini negeri negeri Khairul ke, saya pun lupa dah apa sebutannya. Kenapa begitu? Jadi saya tak tahulah sebab dari segi, kalau tengok dari jangkitan yang berlaku di Kelantan, bukan tersebar di seluruh Kelantan. Saudara. Jadi saya tak faham. Di Sarawak 500-600 jangkitan. Di Selangor 400. Tapi pasar Ramadan berjalan seperti biasa. Jadi cuma adakan penguatkuasa, ketatkan SOP-nya. Itu saja. Ini kataan saudara, saya rasa-rasa kadang-kadang mereka langsung tak bertimbang rasa. Walaupun kerajaan tempatan melalui Exco ni, kata Dr. Izzani, telah memperuntukkan 1.5 juta. Tapi untuk sahaja hati. Dan dia kata bagaimanapun kerajaan mengizinkan jugalah kalau nak berniaga di tepi jalan. Apa bezanya? Apa bezanya buka gerai kat tepi jalan dengan buka gerai dekat pasar Ramadan? This I cannot brain lah, brother. Anda yang berada ini, saya kalau saya marah, dia orang kata saya marah apa? Tidaklah. Saudara Tuan Aman, Serambi Pil Kuda. Saya tak mau bulan-bulan puasa tak baik lah. Tapi macam saya katakan, I cannot brain with you guys. Duduk sebagai exco, gaji, maklum sajalah sekarang nak naik Mercedes. Gaji sekupang pun tak potong. Sekarang rakyat nak berniaga, bukan nak cari duit daripada kerajaan. Bukan minta kerajaan keluar duit. Mereka berusaha. Ini budaya di negeri Cik Siti Wang Kembang. Perlu diteruskan. Tak ada dah sekarang. Kalau ditutup semua, kemudian dia kata, okeylah, kalaulah keadaan mengizinkan, maka akan dibuka semula. Nak buka semula balik ni, dia jadi macam menteri daripada Kelantan jugalah, menteri daripada Ketereh tu. Jadi sekejap buka sekolah, sekejap tutup sekolah. Begitu juga pasar Ramadan. Pasar Ramadan tak boleh buka, besok buka balik. 3-4 hari kemudian tak tarik balik. Apakah pimpinan daripada Kelantan, kerajaan yang ada sekarang ni, macam itu fikirannya? Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Aduh, saya tak tahulah. Dan saya melihat dalam keadaan sekarang ni, ternyata bahawa air sinar, air moratorium, puyuh dah saudara. Puyuh. Sebab kenyataan Perdana Menteri semalam benar-benar membuatkan saya terpempan dan terkejut. Dan apa yang saya nyatakan sebulan dua dulu, dapatan saya berbual-bual dengan Yang Berhormat Menteri Tengku Razak Hamzah, sudah kian menjadi kenyataan. Kebimbangan Yang Berhormat Menteri Tengku Razak Hamzah adalah negara ekonomi berada dalam keadaan yang terus teruk. Ini keadaannya. Harga barangan tentu di luar kawalan. Walaupun sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hawak Pengguna menurunkan pegawainya, dah mula menyiasat, okey. Tetapi tidak dapat dikawal lagi. Kerana menurut Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri, dia kata kerajaan telah membelanjakan wang sebanyak 600 bilion dalam belanjawan 2021 dengan beberapa pakej ransangan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID-19. Jadi kata Perdana Menteri, sudah banyak kita belanja wang ini tahun lalu. Jadi 340 bilion untuk pakej ransangan.
322 bilion untuk belanjawan. So dia katalah sambil dia dalam ucapannya dia kata, saya pergi sekolah tapi saya tak pandai kira. Tak pandai kira pula dia mengaku pula tak pandai kira. Dia tak pandai kira how much is that? It is more than 600 billion. That's big sum of money. Kata dia, sedaplah bercakap. Dia kata lebih daripada 600 bilion jumlah wang. Yang muka sangat besar. Memanglah besar, bukan sedikit. Saya dah mempertikaikan ke mana pergi duit tu. Apakah ia benar-benar sampai kepada sasaran? Jadi hari ini bila saya menatap kenyataan Tan Sri Muhyiddin, saya kata ini betul apa yang kita catatkan selama hari ini. Maka benarlah apa yang diramalkan oleh Yang Maha Mulia Tengku Razali. Kerana mereka tidak tahu untuk menguruskan ekonomi negara. Ini keadaannya. Maka dia kata, what I'm trying to say here, we don't have much money left. Artinya dia kata apa yang dia nak katakan bahawa sekarang ni negara tidak lagi punya wang yang banyak. Memanglah mungkin kerana pergi ke China nak pinjam duit tak dapat, pergi ke Jepun tak dapat, pergi ke Korea tak dapat, kabarnya lah. Pergi ke Arab pun tak dapat. Now sekarang ni pelabur tidak ada. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Maha Mulia Tengku Razali, kita memerlukan pelabur dan juga mereka datang menyimpan wang dalam bank kita. Kalau ini tidak berlaku, maka negara kita berhadapan dengan keadaan yang lebih sukar. Ini betul-betul kita boleh jadi muflis kalau sentiasa hidup kita dengan berhutang. Sejak Pakatan Harapan mentadbir negara dengan hutang samurai lah, jualan bon samurai lah, berhutang 300 juta. Kemudian 340 bilion dan sebagainya. Kemudian datang pula Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Parti Peribadi Bersatu. Sama juga. Mereka yang merasakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan berhutang. Ini berhutang ni bukan satu tindakan, satu cara untuk menyelesaikan masalah. Berhutang adalah mencari masalah. So Saudara Logani dah agak dah cecah marbak. Ini keadaan sekarang ni. Kerana jangan lupa saudara, pada bulan Mac lalu Tan Sri Muhyiddin mengumumkan pakej rancangan ekonomi baru yang digelar sebagai program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi. Pemerkasa bernilai 20 bilion. Sebelum itu kerajaan mengumumkan pelbagai pakej rancangan. Prihatin bernilai 250 bilion. PKS Prihatin 10 bilion. Penjana 30 bilion. Kita Prihatin 10 bilion. Dan Permai 15 bilion. Mana duit itu sekarang? Jadi sehingga saat ini kerajaan telah pun berlanja sekarang 600 bilion saudara. Dan saya amat marah. Kerana dalam keadaan begini, rakyat dah susah. Wang sudah semakin memusut. Di pasaran, nilai wang kita, nilai ringgit kita semakin merudum. Dalam keadaan begini, tak ada seorang pun menteri yang nak mengumumkan bahawa untuk bersama dengan rakyat buat potong gaji. Tak ada. Jumlah menteri yang ada 70 orang dengan timbalan menteri masih kekal. Perlu apa mereka beramai-ramai berada dalam kabinet? Tak ada nampak kerja pun. Contohnya apa? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hak Pengguna. Hanya timbalan menteri aja buat pengumuman. Menteri tak ada. Timbalan Menteri JKR, minta maaf lah, bukanlah saya nak mempersenda, tidaklah. Tapi satu dunia tengok, satu dunia melihat. Timbalan Menteri tidur dalam majlis. Nah ini keadaannya. Dan Menteri Ekonomi lain tak ada, politik. Menteri Perdagangan Antarabangsa, politik. Menteri Dalam Negeri, politik. Menteri Wilayah Persekutuan, politik. Hari-hari bercakap soal politik. Masa bila mereka nak menangani masalah rakyat? Rakyat yang begitu terkesan. Begitu juga hari ini, ya Allah. Betul-betul saya hilang rasanya. Nasib baiklah kita puasa ni, kita beristighfar lah. Bila saya dapat laporan daripada Harian Sinar, dia menyiarkan gambar Menteri Agama. Kononnya berangkat ke Riyadh, ke negara-negara Arab. Nak bincang apa tak tahulah. Menaiki, bukan lagi first class, menaiki private jet dengan kroni-kroninya. Private jet bukan sedikit wang. Siap dengan bilik tidurnya, ada katilnya. Menteri Agama kita ni. Itu saya katakan sekarang. Apabila ulama sudah mula mendatangi umarah, kamu melihatlah kehancuran yang akan berlaku. Ini keadaannya. Tapi pejabat menteri, Jabatan Perdana Menteri
Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata bahawa menteri pergi menaiki kelas pertama, dia kata tak pergi dengan penerbangan kelas pertama. Dia kata menaiki dengan kelas biasa. Biasa macam mana kalau tersiar gambar menaiki private jet? Saya tak faham. Katanya mungkin gambar lama. Gambar lama macam mana baru lagi? Saya melihat bahawa dalam keadaan rakyat susah, negara dah tak ada duit, takkanlah menteri ke sana sini dengan private jet. Ini kononnya bahawa semuanya adalah titah daripada Gubernur Madinah Putra Faizal ingin berjumpa. Dia takkanlah pergi dengan private jet. Saya dalam keadaan begini merungsingkan lagi apabila Saudara Azmi di hantar kepada saya, dia kata warga kaki tangan awam telah pun diminta supaya mengadakan zakat wakaf setiap hujung minggu. Pula dah. Jadi rakyat yang terkesan, rakyat pula kena ada depan zakat wakaf lah, itu derma dan sebagainya. Menteri 10 sen pun tak potong gaji. Menteri bebas ke sana sini. Gaji menteri tak kurang. Dan saya melihat dapatan saya bahawa perbelanjaan kononnya sekarang ni sudah menghampiri musim pilihan raya. Parti Peribumi Bersatu sudah pun membuat peruntukan untuk ketua bahagian dapat 40,000. Ini nak bulan puasa ni, pemberian bulan Ramadan ni, kerana mereka dalam kerajaan. Sebab perbelanjaan tidak boleh dipersoalkan sepanjang tempoh darurat ini, sebab beliau mendapat blank check, boleh berbelanja. Perdana Menteri dan Menteri Besar boleh berbelanja tanpa mendapat kelulusan parlimen. Ini yang bahaya. Ini yang bahagia. Sebab itu saya terima daripada catatan daripada Joe Hudson. Dia hantar kiriman kepada saya, dia kata dia cukup marah dan dia amat kecewa kerana di saat pelbagai lapisan terkait yang perniagaan kecil-kecilan tersangkut-sangkut, terkait-kait, dan ada pula ditangguh bayaran kerja kerana kononnya kesal oleh COVID-19. Boleh pula Pak Menteri dengan pegawai-pegawainya menghabiskan boreh. Senang lenang mereka ramai boleh dengan jet mewah. Jadi kenapa perlu pergi sama itu? Kenapa perlu ada pengangkutan mewah? Berapa kos keseluruhannya? Jadi beliau kata mohon Datuk, dia kata siarkan, nyatakan keadaan begini. Bagi saya mungkin sebenar-benarnya kadang-kadang saya merasakan mungkin kerajaan suka tengok rakyat merana dalam kemiskinan. Sebab beribu orang dah diberhenti kerja. Apa peluang pekerjaan? Peluang pekerjaan semakin kabur. Kemudian berapa ramai yang dah sebenarnya berlaku kejadian bunuh diri akibat tidak mampu menghadapi tekanan. Berapa banyak pula syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan yang bungkus, yang gulung tikar. Berapa ramai lagi yang mengalami tekanan. Tapi kluster kayangan terus bergembira. Saya maaf cakap lah, bukanlah saya dalam bulan puasa ni nak menghalakan segala tomahan. Tapi yang dilihat begitu keadaannya. Berkali-kali saya katakan, tak seorang menteri pun mengumumkan dengan ini saya prihatin dengan kehidupan rakyat. Maka semua menteri dikeluarkan gaji setengah. Apa salahnya? Masih dapat lagi. Takkan mereka dengan dapat gaji setengah gaji, sekarang daripada 30 dapat 15,000, mereka berada dalam apa-apa? Kenapa? Sebab segala mereka kemudahan ditanggung oleh kerajaan. Kereta percuma, minyak percuma, pemandu percuma, tol percuma. Kurangkanlah gaji supaya wang itu dikumpulkan, bolehlah bagi bantu kerajaan, anak-anak rakyat. Tidak juga ahli-ahli parlimen tu potonglah sebab tak ada bersidang pun. Ini keadaan. Seolah Halim Muhammad, orang Melayu memang tertanam PhD. Ini bukan soal PhD, bukan masak dan dengki. Rakyat susah, Lim. Saudara, cubalah saudara menyelami. Mungkin saudara tidak mengalami. Saya mengutarakan ini bukan tanpa rasa untuk merasa hasad, dengki. Tidak. Soal dia nak pergi ke mana pun pergilah. Naik jet mewah pun. Tapi masalahnya, jangan minta kerajaan tanggung. Dan kita nak tanya juga, kamu pergi ke sana, apa kamu bawa balik? Apa keberhasilannya untuk negara? Kita nak tahu dengan belanja wang rakyat apa yang dapat. Saudara tengoklah apa kata Roslan.
Bila kita bagi bukan ahlinya untuk memerintah, maka tunggulah kehancuran. Ini Saudara Roslan dalam kiriman saya pada saya tadi. Kira-kira kita sendiri mencari jalan kemusnahan. Sedangkan negara dalam kesejahteraan dengan ekonomi yang membanggakan sebelum ini, apakan daya? Nasi sudah menjadi bubur. Jadi telan sajalah. Jadi jangan lupa nikmat apa yang kamu mau dustakan lagi. Nah, ini keadaannya. Hari ini daripada Kerajaan Pakatan Harapan berterusan tidak ada perancangan ekonomi. Betul saja. Kalau di Kelantan rakyat nak meniaga pasar malam, tak boleh. Jadi saya rasa kalau keadaan begini, cara terbaiklah, kalau Tan Sri Perdana Menteri tidak berkemampuan untuk mentadbir negara, cara terbaik supaya tidak dijatuhkan. Kalau sidang parlimen nanti mungkin ada usul dia tak percaya. Kalau ada pilihan raya nanti menghudum habis. Cara terbaik menghadap agung, bunuh diri. Sebab dah tak ada mampu. Terbukti sebab bila dia kata negara sudah tak cukup duit lagi dah. Bila dia menyatakan benda begitu, pasaran saham juga menghudum. Ini kenyataan oleh seorang Perdana Menteri. Bila dia menyatakan bahawa Malaysia tidak lagi mempunyai wang yang cukup, maka tersebar ke seluruh dunia. Saudara jangan lupa, ini soal ekonomi. Dunia korporat, dunia ekonomi, sedikit saja beritanya, seluruh dunia terpancar. Kesan daripada itu, tentulah pelabur-pelabur takkan datang kepada kita lagi. Jadi, bukannya kamu menggamet pelabur, malah kamu menghalau pelabur datang. Orang nak simpan duit pada kita pun tak nak berani. Saya macam mana yang saya berbual dengan Yang Berhormat Muda Tengku Razali Hamzah. Dia kata, bezanya antara Malaysia dengan Singapura, negara Singapura, banyak orang menyimpan wang dalam bank di Singapura. Menteri-menteri, pembesar-pembesar di Sabah, Sarawak simpan duit di Singapura. Pimpinan-pimpinan toke-toke besar di Indonesia simpan duit mereka di Singapura. Toke-toke, orang-orang korporat yang hebat-hebat daripada Malaysia, daripada Taiwan, daripada Hong Kong, daripada Vietnam, semua menyimpan duit di Singapura. Jadi bila wang ada dalam bank di Singapura, maka dia mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh. Bila ada depositor, orang simpan duit, kita bayar bukanlah dengan nisbah bunga yang tinggi. Macam kita dengan bank lah, kalau kita simpan dalam bank 3% saja. Dan bila pada mempunyai wang yang banyak, boleh-bolehlah dia melabur di mana-mana. Ini keadaannya. Dan kita sekarang ni semakin kusut, dan yang amat dikhawatiri oleh Yang Berhormat Tengku Razali adalah kalau bank kering. Kalau bank kering, maka ringgit kita ni akan luntur seluntur-lunturnya. Bila ini berlaku, kita kebergantungan negara kepada makanan 95% daripada luar negara. Kita membeli makanan. Kita tak ada reserve food bank. Kita dalam krisis sekarang ni. Dengan daruratnya, orang tak ada kerjanya, segala-galanya sekarang ni. Dan makanan macam mana? Cukup ke makanan? Sedangkan makanan kita sekarang ni mungkin tinggal lebih kurang 2 minggu, 3 minggu je stoknya. Nak ambil lagi. Dan bila dalam keadaan begitu, harga ringgit kita turun, maka barang meningkat. Rakyat terkena, rakyat terkesan. Jadi apa pimpinan buat dalam keadaan begini? Jadi hanya kerana nak memuaskan nafsu 2-3 orang yang keliling Tan Sri Muhyiddin tu, saya ingat saya tak usah fikir lagi lah. Yang berada dalam kabinet tu lain, dong fikir lain tak ada. Pimpin memikirkan macam mana mereka nak menyelamatkan diri. Itu saja. Supaya minta Tan Sri Muhyiddin bertahan. Sedangkan mereka tahu Tan Sri Muhyiddin tidaklah begitu sihat. Saya bersimpati juga dengan beliau. Akhirnya rakyat mencerca beliau. Bila dia buat pengumuman begitu, saya kata mestilah rakyat akan maki hamun. Ternyata. Jadi orang keliling dia jangan berhenti Tan Sri, jangan berhenti Tan Sri. Sebab mereka takut. Sebab mereka kesedapan. Mereka keenakan. Bergelar menteri, dapat gaji besar, rumah besar, rumah percuma, segala makan minum percuma. Jadi sebagainya Tengku Razali Hamzah. Tengku Razali Hamzah menyatakan saya berkali-kali, dia kata dia khawatir melihat situasi ekonomi negara begitu teruk. Kerana ekonomi kita ni bukan teruk kerana tidak ada penghasilan. Kita ada minyak, kita ada gas. Bumi kita ni kaya, tapi tidak diurus dengan baik. Jadilah negara kita nanti papa kedana. Ini keadaan saudara. Kita mempunyai alam yang indah.
Takkanlah alam yang indah ini boleh tercemar dengan COVID-19. Kita mempunyai penghasilan bumi. Kita ada minyak kelapa sawit yang kita boleh ekspor berbilion-bilion. Kalau diurus dengan baik, tak ada masalah. Tapi pengurusan ni macam mana? Menterinya buat kerja ke tidak? Menteri Perdagangan ni pergi ke menjual tugas kamu adalah mencari pelabur dan juga mencari peluang-peluang untuk negara berdagang. Ini tidak dilakukan. Lain tak ada cerita pasal politik. Lain tak ada nak jatuh kau itu, nak jatuh kau ini. Enough is enough. Sebab itu saya katakan, rakyat dah benci dengan politik. Nah, kita sekarang ni, saudara Zainal Abidin, keras. Possibility. Kalau keadaan begini berterusan, kita akan jadi macam Greek. Dan saya khawatir, bila saya berbual dengan Yang Muhammad Tengku Razali 2 minggu lalu, dia kata, bukan sebagai Greek, dia kata, yang kita takut, kita akan jadi seperti di Cambodia. Di Kemboja, waktu era rejim Norodom Sihanouk, dia kerja lain tak ada, pinjam. Akhirnya negara itu menghampiri dengan kebangkrutan. Ini keadaan cukup bahaya, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya ingat terbaiklah Tan Sri Perdana Menteri duduk berunding lah. Jumpalah Agung, panggil duduk dengan Tengku Razali, panggil dengan pemimpin yang ada. Ketepikanlah soal politik. Ya, sebab faktor terpenting sekarang ini kerana ekonomi negara ini diurus oleh orang-orang yang rakus demi untuk mencari kekayaan sendiri. Ekonomi negara diurus bukan untuk memberi kebahagiaan dan keharmonian rakyat, tapi untuk mengisi tembolok mereka-mereka tertentu. Ya, keadaan ini berbeza dengan waktu fasa awal kemerdekaan dulu. Waktu kita mengisi kemerdekaan, pimpinan begitu ikhlas, jujur, gaji pun tak besar. Saudara tahu dulu gaji menteri wakil rakyat semua tak ada pencen. Apabila peristiwa Tawisli di Sarawak saja baru ada pencen. Kerana bila beliau tak jadi ketua menteri, tak jadi wakil rakyat, tak ada kerja. Bila Allahyarham Tun Razak bertandang ke Sarawak, ini wakil rakyat kena berterima kasih pada Tawisli. Tawisli dia menentang Kalaninkon. Jadi Kalaninkon jadi ketua menteri, akhirnya dia tersingkir. Bila tersingkir, dia nak bekerja di Kelapapan pun tak ambil dia sebab takut. Jadi bila tak ada kerja, apa pun tak ada pendapatan, kebetulan Tun Razak pergi merawat Sarawak, berjumpa dengan Tawisli. Tawisli kata, "Tun, saya tak ada apa pun." Oh, barulah diwujudkan pencen, dibayar sebanyak RM500. Permulaan pencen wakil-wakil rakyat, menteri-menteri adalah bermula daripada peristiwa Tawisli di Sarawak. Begitu keadaan, gaji tak besar. Tapi pembangunan berterusan. Dan pembangunan itu dipantau. Dipantau sehabis mungkin. Tidak ada korupsi. Adalah 1-2 korupsi pun dibawa ke muka pengadilan. Tapi tidaklah macam zaman penguasaan. Era penguasaan, era Tun Dr. Mahathir, jangan ceritalah berbilion-bilion sana, bilion sini. Mungkin kerana itulah saya kadang-kadang ketawa bila saya berbual dengan almarhum Tun Gapal Baba. Dia selalu cakap, "Anda, kita buat projek ni 2 bilion, 3 bilion." Saya cakap, "Cik, macam mana bilion tu besar?" Bilion tu sama lah dengan juta tu. Mungkin dia dah biasa dengar. Masuk kabinet waktu tu, Dr. Mahathir kata bilion-bilion. Mungkinlah agaknya, saya tak tahu. Jadi, dalam keadaan sekarang ni, saudara, kita harus melihat. Nak buat macam mana sekarang ni? Kalau saudara tanya kat saya sendiri pun tak boleh nak jawab. Sebab, umpama sebuah kedai, orang tak datang. Barang bertambah berkurangan. Keuntungan susut. Anak nak makan. Akhirnya kedai tutup. Berapa banyak sekarang ni? Lain tak ada sekarang ni. Kita tengok perbicaraan lah, tuduhan itu, tuduhan ini, penginaian. Nah, Saudara Abdul Fadli dah dekat 100,000 sebulan ni. Itu mereka Pak Menteri 100,000. Hampirlah 100,000 pendapatan dia orang. Rakyat macam mana? Mereka 70 orang saja. Membongkar segala kekayaan khazanah rakyat. Sebelum ni, Jacob pada mari, terpulanglah. Saya cakap pada orang Jacob, cakaplah apa-apa, saya takkan marah. Cuma saya minta secara anda ikhlas. Anda berjuang untuk rakyat. Ini keadaannya, saudara. Memang harus dipikirkan dalam kedudukan ekonomi.
Dan sekarang ni saya agak terkesan bila awal pagi tadi saya menerima kiriman. Sahabat saya hari ni dia pergi menghadiri katanya perasmian masjid di Gua Musa, masjid yang Muhammad Tengku Razali Hamzah di Gua Musa. Dia menghantar kiriman kat saya. Ini kiriman ini amat memeranjatkan saya dan saya menyangkakan inilah berlakunya. Iaitu peristiwa dalam masjid Kariah bertumbuk. Seorang kata dia ni kafir, seorang mengatakan dia ni sesat. Punca lain tak bukan, kerana politik. Artinya isu kafir mengkafir sudah mula berkemandang di Pantai Timur. Kenapa begitu? Apabila muafakat nasional sudah dilihat semakin hancur. Bila ada muafakat nasional, isu kafir mengkafir dah tak ada. Sebab itu yang saya kadang-kadang bercakap, saya mengutarakan pandangan saya, Tuan Guru, dah elok dah ada muafakat nasional ni, kenapa jadi begitu? Kita bukan senang nak menyantuni warga bangsa kita. Jangan fikirlah orang lain. Just UMNO dengan PAS cukup. PBM ni tak payahlah. Kalau ndak sangat tu bawalah keadilan. Bawalah sekali amanah. Bawalah berjasa semua sekali. Kalau betul-betul nak satu semua. Satu benda yang impossible. Sekarang sudah berlaku. Sebab saya menerima kiriman video dari seorang teman saya dari Kelantan merupakan pembalaan sama umat. Kafir, bila kata pula, segala, akhirnya dia bertumbuk. Ukuah perpaduan umat sudah tercemar dalam masjid. Ini dulu berlaku saat UMNO dengan PAS bertelagah. Dan ini akan berterusan, saya nampak. Keadaan ini akan berterusan. Bila ada orang sampai bertumbuk dalam masjid, maka besok akan adalah 2 imam. Besok adalah nanti solat orang ini tak sah. Akan timbullah nanti sembelihan orang ini tak sah. Ini kesan daripada pimpinan politik. Anda tidak ikhlas untuk menyantuni rakyat. Rakyat dah disantun. Kalau dilihat, umat melalui muafakat nasional dah berpelukan dah. Dah okey dah tu. Dah cantik dah. Tiba-tiba kerana desire politik anda, kerana anda meletakkan kepentingan politik, korang nak gapai segala-galanya, akhirnya apa yang berlaku? Bertumbuk dalam masjid. Saya akan melihat bahawa perbalahan umat akan lebih teruk lagi daripada zaman waktu UMNO dengan PAS tidak berdamai. Kerana Sahabat Talib, kepala Pak Am, itu terpulanglah. Terpulanglah, saya nak kata apa pun. Ini apa yang saya terima. Nah, ini keadaan saudara mungkin marah pada saya. Saya bukan nak serang warga PAS, tidak. Tapi saya melihat inilah ciri-ciri yang akan berlaku. Ini akan berlaku. Kalau tidak dulu waktu muafakat nasional dah selesai. Dah baik dah. Dah cantik dah di masjid kita pergi. Assalamualaikum. Oh, seronoknya. Sekarang mula mengsangsi. Ini yang ahli-ahli akar umbi sudah marah. Mereka tidak senang dengan kerenah yang dilakukan. Bukan ramai pun 2-3 orang dia ke atas dalam pimpinan PAS. Jangan saya tak kata PAS. Dia dah UMNO pun sama 3-4 orang tu. Mereka inilah mengwujudkan, maka nak diwujudkan 3.0 UMNO. Saya tak tahu PAS macam mana pula. Sebab mereka membuat ketetapan tidak bawa kepada Dewan Muktamar PAS. Mereka buat perangkat 3-4 orang aja bincang terus jalan begitu. Jadi ahli-ahli di bawah kebengongan. Pening kepala. Macam mana ni? Benarkah ini alasannya? Sebab mereka kewalakan mereka pada parti kuat. Tapi kalau keputusan dibuat tidak dirujuk pada perangkat akar umbi, akhirnya mereka terasa juga. Dan begitu juga dari UMNO. UMNO ni pula ada ahli-ahli UMNO yang telah membuat ketetapan. Akar umbi dah tandak dah. Yang kamu nak paksa kami buat apa? Nak paksa supaya diubah ketetapan UMNO yang menolak Parti Pribumi untuk bekerjasama. Nak diubah? Mana boleh perhimpunan. Jadi mereka melihat cara yang terbaik singkirkan Presiden. Ini yang saya ketawa. Lain tak ada ceritanya. Presiden mesti diketepikan. Habis Majlis Tinggi yang lain macam mana? Orang lain okey. Yang Presiden seorang saja. Apakah Zaid Hamidi nikah kepala sangat? Saya tidak yakin sebab dia membuat keputusan mengikut syurah. Mengikut apa diputuskan oleh secara muzakarah oleh ahli Majlis Tinggi. Dia bukan diktator. Tetapi dia akan mempertahankan UMNO ini supaya tidak melutut dengan parti yang nak membunuh UMNO. Tapi mereka yang berada sebagai menteri sekarang ini, mereka melihat bahawa selagi Zaid Hamidi ada, selagi itulah UMNO ini tak boleh ditawan. Mereka nak tawan UMNO kerana desire politik. Satu nama saya tak mau cakap begitulah.
Saya minta maaf, saya tak boleh menyuarakan bulan puasa. Sebab bagi saya keadaan sekarang ni, saya melihat perpecahan sudah mula bermula. Sayangnya dalam bulan Ramadan. Bermula hadirnya Ramadan tahun ini, 2021 ini, maka bibit-bibit perpecahan ummah sudah mula dilihat. Sebab bila saya menerima kiriman itu, dan dalam UMNO itu sendiri, lain tak ada, no, cabar mencabar, sumpah laknat. Kalau tak betul dia bercakap dengan Anwar Ibrahim, apa benda nak buat sumpah laknatnya? Apa jenayah yang dilakukan? Adakah dia melakukan liwat? Adakah hubungan telefon itu nak rampas duit negara? Ataupun nak mewujudkan rusuhan? Adakah percakapan itu nak menjatuhkan kerajaan? Tidak. Jadi itu je satu besok. Ini sebagai modal politik. Orang yang menjuarai adalah Anwar Musa and the gang. Termasuklah dengan dia punya setiausaha akhbar dia yang telah pun digantung. Dan bagi saya, kalau orang nak percaya pula orang macam saya tak sebut pun. Bagi saya, I don't want to talk. Sebab ini tak guna kita bercakap. Tapi nak bercakap seorang dia tu juara, dia lah pemimpin. Pemimpin apa? Kamu sekadar timbalan ketua bahagian, lepas tu kamu kena gantung. Itu saja bagi saya. Kalau kamu serang, saya serang lagi. Kalau kamu hebat betul-betul, tak jadi begitu. Pemimpin, dia selalu berada menyelesaikan krisis, bukan mewujudkan krisis. Apa yang dilakukan oleh Tan Sri Anwar Musa adalah mewujudkan krisis. Dan mengadu domba, saya lihat daripada begitu, akhirnya nak dijadikan presiden mesti berundur. Saya heran, kenapa pula presiden berundur? Apa salah dia? Hanya kerana dia menyelesaikan masalah kehendak ahli. Ahli kata tak mahu bekerjasama dengan PBM, maka dia kena berundur. Dia dah bagi tahu bahawa kita dengan Tan Sri Muhyiddin, kita dah ada jeda waktunya. Kita dah bagi tahu selewat-lewatnya suku tahun pertama 2021. Perjanjian awal dah ada bahawa kita nakkan pilihan raya pada bulan Januari. Tak dapat Januari, selewat-lewatnya suku tahun pertama. Sepatutnya diadakanlah. Dan kita tidak mengatakan bahawa kita akan menyokong you dalam pilihan raya. Kita bawa hal masing-masing lah. Dan nak marah sangat apa hal? Kerana melihat bahawa kalau ini berlaku, mereka akan kalah. Itu saja masalahnya. Dan sekarang ni mereka ni dah terlajak. Saya syukur penganalisa pun asyik-asyik UMNO. Saya hairan, asyik-asyik UMNO. Negara tengah susah sekarang ni. Kenapa dialihkan perhatian? Kenapa dikatakan Presiden UMNO begitu? Soalnya Presiden UMNO sedang menghadapi pembicaraan. Biarlah diselesaikan pembicaraan dia. Tunggulah. Soalnya besok, saya cakap terus-terang, katalah, kalaulah berlaku pemilihan UMNO apa semua, naik Tan Sri Anwar Musa sebagai timbalan Presiden, dia kena berhenti. Dia juga kena berhenti sebab dia ada kes yang belum dibicarakan. Kes rasuah. Kemudian okey, nakkan Syamuddin. Maka Syamuddin jadi Presiden UMNO. Dia juga kena berhenti apabila terbongkar kes penjualan tanah di Mindef, kes helikopter hilang. Ini realitinya, brother. Nah, yang sekarang ni kamu tunjuk orang ni, besok kena berhenti juga. Sebab kamu dah tunjukkan presiden. Sebab itu Datuk Seri Zahid dia kata dia nak menyesal. Kalau dia memilih, saya bukan nak puji dia, bukan nak mempertahankan dia, tidak. Kalau dia memilih untuk bersama-sama dengan PBM, tak ada timbul semua ni. Kalau dia sanggup jadi katak macam mereka tu, tak timbul semua ni. Sudah Hamdan Abdul Aziz baca Quran lah, betul. Cuma saya perlu memberi pencerahan. Kau duduk baca Quran gitu aja semua, orang tak tahu, masuk tahu berbang. Nah, ini keadaannya. Saya berjanji setiap malam saya akan memberi pencerahan. Ruangan saya ini adalah ruangan memberi pencerahan apa yang berlaku, supaya rakyat akar umbi faham. Jangan mereka mudah di kelabu. Sebab PBM sekarang ni ada 4 peruntukan. Ketua-ketua bahagian, mereka yang menaja bahagian-bahagian, bagi ketua bahagian dapat 40,000. Bagi Sri Kandi ada 20,000. Bagi ketua armada di peringkat bahagian-bahagian ni ada peruntukan 10,000. Kemudian untuk putih-putihnya dapat 10,000. Dan untuk memikat ahli-ahli UMNO supaya menyertai Parti Pribumi. Itulah keadaannya sekarang. Jadi saya harus mempertahankan supaya ahli UMNO, warga UMNO
kental jiwanya, berdiri teguh dengan institusi, mempertahankan institusi presiden. Jangan kita terperangkap dengan percaturan politik yang dilakukan oleh walang-walang tu. Betul. Mereka ni tak lain, kerja lain tak ada. Siang hari, siang malam fikir soal politik saja. Sedangkan di hadapan sekarang ni, warga kota Kuala Lumpur tengah tenang. Dia tak siap orang usaha, buatlah pengumuman, buatlah berusaha, berjumpalah dengan rakyat. Berapa banyak flat-flat yang lift ni tak berservis. Takkan nak tengok lagi ada orang mati lagi terjun daripada lift nanti. Ini keadaannya. Lain tak ada politik. Kita pun nak bencilah. Sebab sekarang Perdana Menteri, Presiden PBN pun dah mengaku bahawa negara tidak mempunyai wang yang cukup dah sekarang itu. Dia dah mengakui membuat secara terbuka. Sekarang ni cusalah. Kalau tak boleh, berhenti. Serah diri pada Yang Tuan Agong. Tuanku tak mampu. Biarlah tuanku memikirkan siapa yang terbaik ataupun nak buat pilihan raya dan sebagainya. Biar. Sebab negara kita ini kita bernaung di bawah Duli Yang Muda yang di Tuan Agong. Kita warga cinta damai. Kita tak mau lagi dibohongi. Tujuan saya memberi pencerahan Sabah Malam agar rakyat tidak dibohongi oleh orang-orang politik yang rakus berkuasa. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur.